Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Alia Humaira binti Mak Zainal, nombor matriks 222080. Tajuk kita pada hari ini adalah kesihatan mental. Seperti yang kita sedia maklum, kesihatan merupakan asas kepada kesejahteraan individu. Hal ini demikian kerana seseorang individu berkait rapat dengan tahap kesihatan mental mereka. Jadi, apakah itu kesihatan mental? Kesihatan mental merupakan satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu itu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Tahukah anda, terdapat sebanyak 200 jenis gangguan mental yang telah diklasifikasikan oleh Kesihatan Mental Amerika. Misalnya keresahan, insomnia, kecelaruan, stres pasca trauma dan lain-lain. Dasar warisan ini, kesihatan mental di dunia semakin hangat dibincangkan apabila berlaku peningkatan kes bunuh diri dalam kalangan masyarakat dunia. Malaysia juga tidak terkecuali daripada membincangkan dan mencari penyelesaian kepada masalah ini. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menubuhkan dasar kesihatan mental selaras dengan visi kesihatan negara. Hal ini bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi psikologi serta bertindak sebagai pencegahan masalah-masalah psikososial. Seterusnya, dasar ini memastikan bahawa pihak yang bertanggungjawab menyediakan rawatan dan pemulihan berkualiti kepada mereka yang mengalami gangguan mental di Malaysia. Akhir sekali, kajian ini menumpukan masalah kesihatan mental di Malaysia dan melalui kajian ini, isu kesihatan mental di Malaysia dapat dibincangkan dari perspektif falsafah Islam dan Barat. Di samping itu, kajian ini dijalankan bagi meningkatkan kesedaran kesihatan mental di kalangan masyarakat Malaysia. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat Malaysia dalam mengenal pasti tanda-tanda awal masalah kesihatan mental bagi mendapatkan bantuan yang diperlukan dengan secepat yang mungkin. Nama saya Darsini Berman dari CCSC, nombor matrik saya adalah 223742. Kajian. Yang pertamanya, dalam pandangan falsafah, kesihatan mental sering dikaitkan dengan kebebasan individu dan pencarian keseimbangan. Falsafah mungkin menekankan kepentingan mencapai keharmonian dalam minda, badan dan semangat untuk mencapai keadaan mental yang sihat. Memeriksa kesihatan mental dari perspektif falsafah melibatkan refleksi mendalam tentang aspek kehidupan dan bagaimana nilai dan konsep falsafah boleh membentuk pemahaman kita tentang kesejahteraan mental. Kedua adalah mengenal pasti masalah kesihatan mental dalam masyarakat Malaysia melibatkan mengetahui tanda-tanda awal yang mungkin muncul. Perubahan mendadak dalam mood, tingkah laku, tidur atau makan serta keletihan yang berterusan boleh menjadi tanda masalah kesihatan mental. Penggunaan badan aduan fizikal tanpa sebab fizikal yang jelas dan penarikan sosial juga perlu diberi perhatian. Dalam situasi ini adalah penting untuk memberi sokongan dan mendapatkan bantuan profesional untuk intervensi awal yang sesuai. Ketiga, pengurusan masalah kesihatan mental mempunyai kepentingan yang meluas membantu individu mencapai kesejahteraan emosi, mental dan sosial. Ini bukan sahaja meningkatkan produktiviti dan prestasi tetapi juga menghalang perkembangan masalah kesihatan mental yang lebih serius. Kesihatan mental yang baik menyumbang kepada hubungan interpersonal yang positif, mengurangkan stigma dan membina sokongan komuniti. Dengan penekanan untuk mengekalkan masalah kesihatan mental, masyarakat boleh membangunkan sumber manusia yang optimum, meningkatkan kualiti hidup dan mencapai pembangunan mampan masyarakat secara keseluruhan. Thank you. Nama saya Arshini Anak Perempuan Manimara, nombor matrik 225023. Saya akan menerangkan berkaitan dengan kaedah kajian. Kaedah kajian ini merupakan satu
penyelidikan yang telah digunakan dalam kajian untuk mengumpul data ataupun maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Dari segi itu, kaedah kajian yang telah kami gunakan ialah data sekunder, iaitu data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain. Kaedah ini telah membantu kami untuk mendapatkan maklumat yang terperinci tentang masalah kesihatan mental. Selain itu, surat khabar juga telah digunakan sebagai kaedah kajian. Ia telah digunakan untuk dijadikan kajian kes untuk mengaji liputan media tentang masalah berkaitan dengan tajuk kami. Akhir sekali, kami juga telah melawat ke Perpustakaan Sultan Abdul Samad untuk menyiasat literatur sedia ada yang dikaitkan dengan isu penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilyas Suhana binti Anang, bernombor matriks 222509. Pada hari ini saya akan mengupaskan dengan lebih lanjut tentang latar belakang masalah. Statistik Tinjauan Kebahasaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2015 mendedahkan 1/3 rakyat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas berdepan masalah mental. Pada tahun 2019 pula, KKM telah merekodkan sebanyak 2.3% orang dewasa dan 9.5% kanak-kanak berusia 10 hingga 15 tahun mengalami masalah mental, dan KKM menjangkakan bahawa peratusan ini akan meningkat daripada saban tahun kepada tahun yang lain. Permasalahan kesihatan mental di Malaysia turut dikaitkan dengan tingkah laku bunuh diri, di mana terdapat 1,142 kes dilaporkan pada tahun 2021 dan 631 kes dilaporkan pada tahun 2020. Jumlah kes bagi tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang amat ketara, iaitu sebanyak 81% berbanding tahun 2020. UNICEF turut merekodkan 12.3% remaja 10 hingga 17 tahun yang mendiami projek perumahan rakyat atau lebih dikenali sebagai PPR di Lembah Kelang mengalami masalah kesihatan mental dan cenderung untuk membunuh diri. Hal ini akan dikupaskan dengan lebih lanjut oleh rakan saya di bahagian isu semasa. Nama saya Amir Syahindah binti Abdul Rasid, bernombor matrik 225703. Saya akan meneruskan dengan analisis kajian dengan menerangkan perspektif falsafah untuk tajuk kumpulan kami. Tokoh falsafah yang membincangkan isu ini adalah Abu Zaid Al-Baqi atau nama penuhnya Abu Zaid Ahmed Ibn Sa'd Al-Baqi. Beliau dilahirkan pada 235 Hijrah di Samestian, Balkh yang kini terletak di wilayah Afghanistan. Karya beliau iaitu Masalih Al-Abdan wa Al-Nufus, Rezeki untuk Badan dan Jiwa, membincangkan penyakit yang berkaitan dengan kedua-dua badan dan jiwa. Beliau menggunakan istilah Al-Tib Al-Ruhani untuk menggambarkan kesihatan rohani dan psikologi, dan jangka Tib Al-Qalb untuk menggambarkan perubatan mental. Al-Baqi juga memperkenalkan konsep pencatatan timbal balik yang diperkenalkan semula lebih 1000 tahun kemudian oleh Joseph Wolf pada tahun 1969. Pandangan Al-Baqi disandarkan menerusi ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Beliau mengulaskan bahawa pemahaman holistik terhadap kesihatan fizikal manusia dengan mengaitkan kesihatan rohani dan mental. Perbincangan mengenai penyakit neurotik dan psikosis serta klasifikasi gangguan emosi memberikan perhatian terhadap aspek mental yang kompleks. Konsep keseimbangan di antara mental dan fizikal menunjukkan bahawa kedua-dua aspek ini saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai kesihatan yang menyeluruh. Abu Zaid Al-Baqi menekankan perlunya perhatian terhadap aspek mental dan rohani sebagai sebahagian daripada keseluruhan kesihatan manusia. Beliau berhujah bahawa penciptaan manusia itu adalah dari kedua-dua jiwa dan jasadnya. Oleh hal yang demikian, kewujudan manusia tidak akan menjadi sihat tanpa hubungan yang kuat antara jiwa dan badan. Beliau juga berhujah bahawa jika badan mendapat sakit, nafsu, jiwa juga kehilangan banyak keupayaan kognitif dan komprehensif dan gagal untuk menikmati aspek berhasiat untuk hidup. Serta jika nafsu jatuh sakit, badan juga tidak akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan dan akhirnya boleh menjadi sakit dari segi fizikal. Nama saya Farah Iliana binti Mafisa, bernombor matrik 223805. Tokoh seterusnya ialah Aristotle, iaitu tokoh falsafah barat yang terkenal. Aristotle dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masihi di kota Stagira di Masedonia. Bagi pandangan Aristotle pula, pesakit mental merupakan individu
yang menyimpang dari norma fitrah manusia. Beliau menyedari wujudnya individu yang tidak waras, sama ada sementara maupun kekal, yang mana mereka ini cenderung untuk berfikir dan berkelakuan secara aneh. Namun begitu, beliau mencadangkan agar kita tidak memberikan terlalu banyak perhatian kepada mereka kerana menurut pandangannya, mereka tidak dapat diterima dalam konsep kemanusiaan secara umum. Aristotle memang memiliki pandangan yang agak skeptikal terhadap orang yang tidak waras, dan pandangan ini tercermin dalam pemikirannya dan karya-karyanya tentang kemanusiaan. Dalam karyanya Endymion Etik ataupun Etika Endymion, Aristotle menyatakan bahawa individu yang dianggap sakit dan gila dapat menunjukkan perlakuan seperti kanak-kanak dengan idea-ideanya yang pelik. Baginya, orang yang waras tidak perlu menyialkan atau mengambil serius terhadap adik-adik yang diberikan oleh mereka. Selain itu, terdapat juga perbahasan tentang perangai psikofisiologi yang dapat menyebabkan orang berkelakuan secara luar biasa tanpa menyebabkan penyakit yang sebenar terlibat. Orang yang bersifat mania ataupun maniak dicirikan oleh emosi yang spontan, baran dan juga memiliki bakat kesenian kerana kemampuan mereka untuk mendalami suatu perasaan dan mengekspresikannya dalam bentuk seni. Mereka juga melankolis, sangat sensitif dan beremosi. Aristotle menggambarkan bagaimana orang-orang ini cenderung untuk mengikuti perasaan mereka tanpa memiliki pendirian yang tetap dan mencari keseronokan secara fizikal untuk mengurangkan penderitaan yang mereka alami kerana mereka selalu berada dalam keadaan gelisah, kurang tidur dan tetap kurus meskipun makan dengan banyak. Penting untuk dicatat bahawa pandangan Aristotle tentang gangguan mental ini merupakan refleksi dari konteks dan pemahaman pada waktu itu. Seterusnya ialah tanda-tanda awal bagi mengenal pasti individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Antaranya ialah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini melibatkan perlakuan mereka dalam kehidupan siaran yang mana mereka tidak pernah melakukannya sebelum ini. Akan wujudnya perubahan yang drastik dalam pola tidur, sama ada insomnia, iaitu sukar untuk tidur, ataupun hypersomnia, iaitu tidur secara berlebihan. Kebanyakannya mereka mengalami peningkatan atau penurunan nafsu makan. Hal ini kerana mereka hilang selera makan ataupun mereka makan secara berlebihan untuk mengurangkan rasa stres mereka. Selain itu, mereka juga hilang minat terhadap satu perkara yang telah mereka minati. Yang kedua, merupakan perubahan fizikal. Perubahan fizikal ini dapat dikesan dengan jelas melalui penurunan atau peningkatan berat badan. Ini dapat dikaitkan dengan perubahan tingkah laku yang sebentar tadi, di mana mereka mempunyai penurunan ataupun peningkatan nafsu makan. Mereka mudah penat, lesu dalam menjalani kehidupan seharian kerana mereka kekurangan tenaga daripada makanan-makanan yang mereka tidak makan tadi. Selain itu, masalah kesihatan tubuh badan seperti pening kepala dan ketidakhadaman berlaku tanpa sebab yang jelas yang boleh menjadi petanda. Mereka tidak mempunyai mana-mana penyakit yang pernah didiagnos sebelum ini, tapi mereka secara tiba-tiba merasa sakit tanpa punca yang tertentu. Yang tiga, merupakan pemikiran negatif. Pemikiran yang negatif memberikan tekanan emosional secara berterusan kepada mereka. Hal ini akan menyebabkan mereka cepat berputus asa dalam sesuatu perkara. Pemikiran demikian menyegarkan mereka untuk melihat sisi positif dalam mana-mana situasi yang berlaku dalam kehidupan. Fikiran negatif ini juga bukan salah satu sebab kenapa mereka mempunyai perubahan tingkah laku, iaitu sukar untuk tidur. Kerana kalau mereka tidur, mereka akan selalu dibayangi oleh pemikiran-pemikiran ataupun trauma-trauma itu dalam bentuk mimpi. Okey, yang terakhir ialah perubahan sosial. Interaksi mereka dengan dunia luar semakin berkurangan kerana mereka tidak melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Mereka tidak berminat untuk bersosial dan memilih untuk menyendiri. Hubungan dengan orang lain seperti rakan-rakan atau keluarga sukar untuk dibina dan dikekalkan. Orang yang mempunyai masalah kesihatan mental ini, mereka tidak suka untuk berkongsi masalah mereka dan mereka lebih suka memendam perasaan itu. Jadinya masalah mereka tidak mahu untuk berjumpa dengan manusia, orang-orang yang lain kerana mereka tidak mahu orang lain tahu tentang masalah mereka. Kat sini penting untuk diingatkan bahawa setiap individu boleh menunjukkan simptom-simptom dan tahap yang berbeza. Sekiranya seseorang mengalami kebanyakan daripada tanda-tanda ini secara berterusan, penting untuk individu tersebut mencari bantuan profesional dengan segera. Saya akan meneruskan dengan membincangkan objektif kami yang ketiga, iaitu kepentingan penjagaan mental.
Kesihatan mental yang baik amat penting dalam kehidupan dan seringkali diabaikan oleh masyarakat kini. Pemikiran yang positif, keseimbangan emosi serta kemampuan mengatasi tekanan adalah sebahagian daripada kesihatan mental yang perlu dijaga dengan rapi. Kepentingan yang pertama adalah pemikiran yang positif. Pemikiran positif ialah cara pemikiran yang menumpukan ke arah keupayaan dan bukan ketidakupayaan. Ia termasuk melihat kepada aspek positif bagi setiap keadaan, iaitu cara kita melihat diri, masyarakat serta dunia di sekeliling kita. Berfikiran positif memerlukan pemerhatian yang positif terhadap perkara-perkara yang dialami di dalam kehidupan harian. Sekiranya seseorang individu itu berfikiran negatif atau berfikiran tidak rasional, mereka perlu cuba berfikiran sebaliknya dan bentukkannya dengan kata-kata positif. Yang kedua adalah emosi yang stabil. Kesihatan mental yang mantap melibatkan keseimbangan emosi yang stabil. Ini membawa maksud kita mampu mengenali, memahami dan mengendalikan emosi kita dengan bijak. Emosi yang tidak terkawal mengakibatkan tekanan, kegelisahan serta masalah hubungan dengan manusia sejagat. Apabila keseimbangan emosi dijaga, cabaran hidup dapat ditempuhi dengan lebih efektif. Yang ketiga adalah kemampuan mengatasi tekanan. Kehidupan ini seringkali penuh dengan tekanan dari pelbagai aspek seperti kerja, keluarga dan tanggungjawab untuk bersosial. Oleh hal demikian, amat penting bagi seseorang individu untuk mempelajari pengurangan tekanan seperti meditasi, yoga, bersenam atau aktiviti seni. Cara tersebut terbukti menghasilkan pelbagai hormon baik untuk kesihatan, antaranya hormon endorfin yang dikaitkan dengan perasaan gembira. Endorfin adalah hormon semula jadi daripada badan yang mempunyai sama struktur dengan ubat penahan sakit, morfin. Endorfin semula jadi yang dirembeskan oleh badan boleh mencegah kemurungan. Selain ada beberapa kajian melaporkan ia dapat meningkatkan hormon serotonin dan dopamin, iaitu hormon mengawal perasaan gembira. Badan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF mendapati lebih 12.3% kanak-kanak dan remaja berusia 10 hingga 17 tahun yang mendiami projek perumahan rakyat PPR di Lembah Klang mengalami masalah kesihatan mental dan cenderung untuk membunuh diri. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata kajian dilaksanakan dengan kerjasama Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan dijalankan ke atas 1,578 kanak-kanak dan remaja di 37 PPR di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Katanya kebanyakan golongan ini mengalami kesihatan mental akibat masalah ekonomi yang dihadapi selepas penularan COVID-19 dan disebabkan ruang tempat tinggal yang kurang selesa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurani Sahayuni binti Bakar, bernombor matriks 222564. Kesimpulan berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat segelintir masyarakat yang masih memandang remeh terhadap masalah kesihatan mental kerana menganggap sakit mental merupakan orang yang lemah diri atau lemah iman. Hal ini dapat dibuktikan melalui statistik yang diperoleh oleh KKM yang menunjukkan bahawa masalah kesihatan mental di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh itu, kita perlulah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap masalah kesihatan mental sebagai contoh melalui program kempen kesedaran ataupun program pendidikan di sekolah. Hal ini kerana program tersebut dapat memberikan pendedahan awal berkaitan masalah kesihatan mental kepada masyarakat, sekaligus dapat atasi stigma masalah kesihatan mental. Justeru, falsafah kesihatan mental seharusnya menjadi fokus utama dalam kehidupan di kalangan masyarakat agar kualiti hidup dan kesejahteraan emosi sentiasa terjamin. Sekian, terima kasih.